Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan mengenai penunggu di masjid. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Arif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi cerita kali ini saya ingin menceritakan kisah penunggu di masjid. Jadi cerita ni agak pelik sedikit sebab kita jarang dengar cerita tentang penunggu di masjid. Kita tahu masjid ini rumah Allah, dan rumah Allah sentiasa dijaga oleh malaikat. Dan kata orang, masjid ini satu tempat yang suci. Namun begitu, masjid juga boleh ada penunggu sekiranya masjid tersebut tidak ada jemaah dan tidak digunakan. Mana-mana tempat kalau kita tinggalkan selama 40 hari tanpa sesiapa yang mengunjunginya, maka benda lain yang akan tinggal, yaitu jin. Jadi cerita kali ini adalah cerita daripada seorang kawan Facebook saya, yaitu saudara Malik. Dia menceritakan kepada saya tentang penunggu di sebuah masjid. Saya pun agak pelik juga ceritanya, kerana saya belum pernah lagi dengar orang diganggu di masjid. Jadi ini merupakan pengalaman sebenar daripada beliau. So, beliau menghubungi saya dan menceritakan tentang hal ini. Jadi jom kita dengar cerita daripada saudara Malik. Jadi kisah ini bermula ketika saudara Malik, dia keluar jemaah tabligh. Jarang jemaah tabligh ni diganggu. Inilah kali pertama saya dengar jemaah tabligh diganggu oleh penunggu. Biasanya tabligh ni kita tahulah, mereka akan keluar, ada keluar 7 hari, ada keluar 40 hari, ada keluar sebulan, 3 hari. Jadi saudara Malik ni dia keluar berjemaah lah. Jemaah saya ingat 40 hari, ikut cerita dia. Jadi dia pergi ke satu kawasan, kawasan tempat di mana ada sebuah masjid. Masjid tu dia kata sangat besar. Jadi biasalah jemaah-jemaah masjid, jemaah tabligh kalau pergi ke masjid mereka akan bermalam di masjid tersebut. Jadi mereka pun pergilah ke masjid tersebut bersama jemaah-jemaah yang lain. Dan dia pun baru kali pertama datang ke masjid tersebut, dan dia pun tidak tahu apa-apa yang berlaku tentang masjid tersebut atau apa-apa cerita tentang masjid tersebut. Sebab biasanya dia keluar jemaah juga, tapi tidak pernah diganggu seperti apa yang telah dialaminya. Ini satu, bilang orang, kalau jemaah tabligh mulai diganggu kan, ini kan lagi lah kita ni orang biasa yang sembahyang di masjid pun kedeng-kedeng. Jadi beliau ceritakan apabila beliau sampai ke masjid tersebut, beliau rasa penat lah, agak penat. Jadi beliau ingin berehat, berehat sebentar dengan tidurlah di kawasan masjid tersebut. Jadi mengikut ceritanya dia tidur dekat mimbar khutbah. Tempat khutbah tu yang subhanallah. Jadi dia tidur di depan mimbar. Depan mimbar. Jadi dia pun baring sebentar untuk kira macam rehatlah, lelapkan mata. Jadi ketika dia cuba lelapkan matanya, kira macam dia tidur ayam-ayam lah ya. Kadang-kadang kita tidur ayam-ayam kan, tidak juga tidur, tidak juga bangun, cuma hanya sekadar merehatkan mata. Jadi ketika dia baring rehatkan mata, tiba-tiba kaki dia ditarik. Dia pun yang terbangunlah. Kemudian dia bangun, dia tengok siapa yang tarik kaki dia. Tapi dia lihat tidak ada jemaah lain di sekelilingnya, melainkan hanya dia seorang sahaja yang baring di hadapan itu. Jadi dia pelik, siapakah yang tarik kaki dia? Kalau tarik sikit tidak apa, ini dia cakap tarik banyak. Tarik, kira orang tarik, dia sentak. Jadi dia pelik. Dia pikir kawan dia yang bergurau. Dia tengok kawan-kawan dia, ada jemaah-jemaah lain, ada sedang bersembang di belakang.
Jadi dia pun tidak selesa. Okey, dia pun pergilah bertanya kawan-kawan dia. Dia cakap, "Geng," dia cakap, ada kamu tarik ke kaki saya?" Dia cakap. Kawan-kawan dia pun macam kerut dahi lah. Mana ada bos, mana ada. Kami semua di sini duduk. Kemudian dia terfikir. Dia cakap, siapa yang tarik kaki saya? Dia terfikir mungkin juga itu hayalannya, mungkin juga itu benar. Jadi dia menjadi persoalan, siapakah yang tarik kakinya? Jadi dia tidak hiraukan lagi hal itu. Okey? Jadi dia anggap mungkin dia mimpi lah ya, mimpi ataupun hayalan lah, mungkin lah dia rasa. Jadi dia tidak hirau lah. Okey, jadi biasa jemaah tabligh kalau berada di satu masjid, mereka akan adakan ilmu iman amal, mereka akan adakan gash, okey, dari rumah ke rumah mengajak orang ke masjid. Kadang-kadang mereka juga ada solat qiyamulai. Jadi diceritakan lagi saudara Malik ni, okey, dia mau solat, okey, solat qiyamulai. Qiyamulai ni biasanya dilakukan oleh individu lah sendiri, orang tidak berjemaah. Terpulang kepada kau untuk buat atau tidak. Okey. Siapa yang tidak solat di masjid itu mesti tidak tahu. Kau lah, siapa lagi? Okay, jadi solat qiyamulai ini dia diadakan solat pada waktu selepas isyak lah, waktu kadang-kadang di sepertiga malam, di antara sekitar 3 pagi begitulah. Okay, jadi saudara Malik ni dia pun pergi ambil uduk lah. Bila dia pergi ke tandas masjid pergunaan, dia kata tandas tersebut agak kotor lah, macam agak tidak bersih, mungkin agak berselerak sedikit. Dia tidak hirau lah, dia pergi ambil uduk, sebelum dia buat solat tahajud. Okey. Jadi bila dia pergi tandas tersebut, dia agak rasa macam, biasalah kalau kau pergi satu kawasan, kalau rasa pelik, kau akan rasa sesuatu yang tidak selesa, kau akan pelik lah, kau akan rasa pelik. Jadi dia akan rasa pelik bila ke tandas berkenaan untuk ambil uduk. Okey. Dan dia rasa sesuatu yang ganjil lah. Okey. Bila dia pergi ke tandas tu, dia sudah rasa macam bulu romanya sudah kembang. Okey. Ini sudah kembang. Dia cakap, ni macam lain macam tau. Macam lain macam tandas ni. Tapi dia tidak hirau lah. Dia teruskan niat dia untuk ambil uduk dan solat tahajud. Naiklah dia untuk solat tahajud. Jadi dia pun sembahyanglah solat. Allahu Akbar. Dia baca. Tapi masa dia sembahyang, ekor matanya, okey, ekor matanya dia masih terpandang kawasan tandas. Tandas tu di luar masjid lah. Okey, dia masih terpandang. Dia macam dia ragu-ragu lah, macam ada sesuatu di masjid berkenaan. Jadi semasa dia solat, tiba-tiba dia macam terdengar satu suara kecil, macam ada suara perempuan. Dia tidak hirau pertamanya. Dia terus solat. Tiba-tiba suara perempuan tu semakin lama semakin kuat. Jadi semasa dia solat, kira dia macam dia solat tahajud tapi tidak selesa lah. Sebab dia cuba dengar suara apa yang ada di masjid tersebut. Bila dia dengar betul-betul suara seorang perempuan sedang menangis. Guys, suara menangis. Suara itu semakin kuat. Dia, sahabat kita ni, dia sudah tidak selesa untuk solat. Mata dia pun sudah pandang ke tandas saja. Jadi apabila dia selesaikan solat itu, dia cuba dengar betul-betul. Memang betul, ada suara perempuan menangis. Oh, dia terus, boy, kenapalah pula dia dengar suara perempuan tu menangis. Dia terus rasa tidak selesa dan dia tegur, dia bagi tahu kawan-kawannya, kamu ada dengar ke suara menangis? Tapi kawan-kawannya cakap, tidak ada lah. Jadi dia rasa pelik, kenapa dia yang diganggu. First dia ditarik tangan, first dia ditarik kaki. Okay, kedua dia dengar suara menangis. Jadi saudara Malik ni dia cuba siasat apakah yang sebenarnya berlaku di masjid berkenaan. Jadi
Dia pun bertanyakan dengan orang-orang kampung. Dan akhirnya orang kampung menceritakan bahwa masjid berkenan memang ada penunggunya. Saya rasa bagi saya bukanlah penunggu, tapi ia adalah jin. Okey, mungkin kawasan tersebut adalah kawasan perkampungan jin tapi didirikan masjid. Dan kemungkinan masjid tersebut orang mungkin lama tinggalkan, tidak berjemaah lebih daripada 40 hari. Jadi jin yang tinggal di kawasan berkenaan. Jadi dia bertanyakan kepada orang kampung dan orang kampung mengakui benda tersebut. Ya, orang kata ada rumah bersebelahan masjid berkenaan. Sekiranya selepas Isyak, ketika orang tiada di masjid tersebut, dia kata ada suara orang berlari-lari, seperti seorang perempuan dan kanak-kanak berlari-lari di kawasan masjid tersebut. Jadi apabila dia dengar cerita orang kampung berkenaan, jadi dia pun akhirnya tahu bahwa masjid berkenaan berpenunggu. Dan daripada itu ada juga jemaah yang bercerita. Dia kata ketika dia hendak solat dan ketika tiba-tiba ada orang lalu di masjid berkenaan, dan orang tu tegurlah, Assalamualaikum. Lepas tu kemudian selepas dia lalu, dia pergilah, dia cakap, mana jemaah lain? Kemudian orang tu cakaplah, saya hanya solat sendiri saja. Dia cakap, tadi saya nampak ramai orang dalam masjid. Nah, guys, jadi jemaah tersebut cerita, dia cakap memang orang pernah alami benda pelik di masjid berkenaan. Jadi dia pun tahu bahawa masjid berkenaan berpenunggu. Dan ada juga dia cakap satu cerita lagi di mana jemaah ternampak susuk Pontianak di atas kubah berkenaan. Wow. Saya tidak tahu sejauh mana betul cerita orang kampung tersebut, tapi ini berdasarkan cerita kisah orang di kawasan berkenaan. Jadi kalau sampai Pontianak pun ada di atas kubah masjid, ini bermaksud entahlah, sama ada Pontianak temu sembahyang kah, ataupun memang ini sudah pelik sudah masjid ini. Kenapa hantu pula tinggal di masjid, ya? Bagi saya masjid ni agak seram. Jadi berdasarkan apa yang saya pelajari, apa yang berlaku di masjid berkenaan, sebenarnya bukan penunggu, tapi adalah jin. Jin Islam yang biasa solat di masjid berkenaan. Mungkin juga kita tidak tahu, kita tidak boleh bagi analisis sepenuhnya lah, sebab saya pun tidak pernah pergi masjid berkenaan. Mungkin masjid berkenaan memang tempat solat jin. Jadi apa yang orang-orang kampung nampak tersebut adalah jin. Jin mungkin memang solat di kawasan masjid berkenaan. Dan mungkin juga orang melakukan sesuatu yang tidak baiklah di kawasan masjid tersebut. Jadi mungkin ia mengganggu penunggu-penunggu jin-jin di masjid berkenaan. Jadi apabila kau diganggu, maka penunggu berkenaan akan marah. Jadi itulah kisahnya tentang penunggu di masjid. Walaupun jarang kita dengar di masjid ada penunggu, tapi berdasarkan cerita saudara Malik ini, saya rasa masjid pun memang ada penunggu. Tapi penunggu di masjid ini bukanlah penunggu seperti yang kita sangkakan. Bukanlah penunggu itu seperti hantu. Saya boleh katakan penunggu di masjid berkenaan adalah jin Islam. Jadi di mana-mana tempat saja, tidak kira di masjid atau di kawasan manakah, kita perlu hormat. Dan kalau boleh kita perlu jaga adab, jaga perbuatan, jaga perkataan, jangan sombong, jangan ego. Sebab di mana-mana kawasan bukan kita sahaja yang tinggal, ya, bukan manusia sahaja yang tinggal, tapi ada alam lain, ada benda lain yang tinggal. So kita kena jaga tingkah laku kita. Jadi guys, takat itu saja kisah saya untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video akan datang. Jadi sekali lagi terima kasih kepada saudara Malik kerana sudi berkongsi cerita dengan saya. Jadi kalau ada kekurangan daripada kisah saya mohon maaf. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Sekian daripada saya, Alif Bosku. Assalamualaikum.